Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi semoga diberikan kesihatan lah kepada semua yang menonton video pada malam ni. Saya Muhammad Arman bin Roslan. Hari ini akan mengupas satu tajuk berkenaan dengan buku yang ditulis oleh Ahmad Bustamam, ataupun lebih nama sebenarnya adalah Abdullah Sani bin Raja Kecil, bertajuk Merintis Jalan ke Puncak. Untuk makluman semua, buku ini ditulis sekitar tahun 1970-an, di mana pada umur hampir-hampir di saat-saat kematian penulis lah. Jadi Ahmad Bustamam ni salah satu tokoh yang sangat dikenali, terutamanya bagi orang-orang yang memperjuangkan politik kiri. Memetik penulisan yang ditulis oleh Rustam Ihsani dalam golongan Melayu Kiri, banyak terma-terma ataupun pendapat yang dilemparkan lah tentang bagaimana interaksi golongan kiri di Malaysia ni lah. Dan dia tidak boleh disamakan dengan apa yang berlaku di negara-negara lain. Walau macam mana pun, kebanyakan pengkaji-pengkaji dalam bidang sains politik ataupun sejarah sama ada melihat kepada sudut sosialis ataupun komunisme, semua bersetuju bahawa perjuangan orang-orang kiri ini banyak dipengaruhi oleh gerakan-gerakan yang berlaku di Indonesia, yang pada ketika itu dipimpin oleh Soekarno dan beberapa tokoh lagi lah. Walau macam mana pun, apabila kita melihat kepada figure ataupun tokoh Ahmad Bustamam ni, daripada peringkat awal, dia banyak berinteraksi dengan masyarakat ataupun aktif. Secara aktifnya banyak bergerak di Perak lah. Tetapi ketika kemuncak ataupun ketika berlakunya undang-undang darurat, apabila Parti Komunis Melaya melakukan pemberontakan pada 18 Jun 1948, antara orang-orang yang ditangkap adalah Ahmad Bustamam sendirilah. Jadi kalau kita tengok dalam penulisan-penulisan lain yang ditulis oleh, contohnya macam Abdullah Sidi, dan seorang lagi, Rashid Maidin, mereka tidak banyak menyebut tentang Ahmad Bustamam ketika misi ataupun gerakan-gerakan yang dilakukan oleh PKM sepanjang tahun 1948 sehingga 1963-60-an lah. Maksudnya sampai ke masuknya Pengisytiharan Malaysia 1963 pun, Ahmad Bustamam tidak muncul sebagai satu tokoh yang berpengaruh lah. Jadi disebabkan tu, cerita Ahmad Bustamam ni hilang di pertengahan jalan, sebab dia ditangkap di peringkat awal lah. Abdullah Sani bin Raja Kecil ataupun dikenali sebagai Ahmad Bustamam, dia lahirkan di Kampung Behrang Ulu, Tanjung Malin, Perak pada 30 November 1920. Beliau juga dipanggil ataupun lebih suka digelar sebagai Buyung ataupun Bani Sani, Bain Sani lah. Jadi Ahmad Bustamam mempunyai 3 orang adik-beradik, 2 perempuan, 1 lelaki, dan beliau adalah anak lelaki yang bongsu lah. Jadi disebabkan tu, Ahmad Bustamam ni seorang yang boleh dikatakan agak manja dengan mak ayah dia. Tetapi Ahmad Bustamam juga tidak terlepas dari dihukum oleh ayah dia sendirilah. Memandangkan pada ketika itu tahun 50-an 60-an, ibu dan ayah ni masih lagi tegas dalam mendidik anak-anak. Jadi disebabkan tu, ketegasan yang diberikan ataupun dilontarkan oleh bapa kepada Ahmad Bustamam ni telah membentuk Ahmad Bustamam menjadi satu figure yang keras dan mempercayai bahawa tiada jalan lain untuk membebaskan tanah Melayu kecuali mendapatkan kemerdekaan, sama ada dengan cara lembut ataupun dengan cara berperang lah.
Jadi bagi tokoh-tokoh kiri kebanyakan mereka ini mahukan kemerdekaan. Sama ada berunding ataupun berperang lah, tapi jalan peperangan itu adalah jalan yang terakhir lah. Cuma dalam situasi politik pada masa tu, kalau kita nak tengok kalau kita tengok dalam buku yang beliau tulis sendiri pun, perjuangan yang dibawa oleh Ahmad Bustamam dan kawan-kawan dia dipengaruhi oleh apa yang berlaku di Indonesia, di mana dengan adanya bendera api Angkatan Pemuda Insaf itu sendiri pun dipengaruhi oleh corak ataupun lambang Indonesia itu sendirilah. Jadi bagi penduduk tanah Melayu pada ketika itu, kemerdekaan bukan lagi dengan cara untuk berlembut, tetapi mestilah dengan kekerasan, dan mestilah semangat untuk mendapatkan kemerdekaan itu mestilah dibangunkan ataupun dibangkitkan dengan cara-cara yang agak keras. Dan benda inilah yang tidak digemari oleh British pada ketika itu. Dan kalau kita tengok dalam buku tersebut, ada menulis tentang seorang pegawai British yang menyiasat beliau selama berbulan-bulan kan, berbincang untuk tanya itu ini apa semua, dan pernah menawarkan beliau untuk menjadi mata-mata lah, ataupun menjadi spy kepada pasukan polis British di Tanah Melayu pada ketika itu, tapi ditolak oleh Ahmad Bustamam. Okey, buku Merintis Jalan ke Puncak ni adalah satu buku yang boleh dikatakan sebagai memoir ataupun satu bentuk diary travelog oleh Ahmad Bustamam yang memperingati apa yang berlaku kepada diri dia sepanjang dia terlibat sebagai aktivis politik sepanjang hidup dia lah. Dan buku dia yang terakhir kalau tak salah saya ialah bertajuk Dilema Melayu, yang mengupas tentang buku Mahathir, Dr. Mahathir Mohamad, berkenaan dengan Dilema Melayu. Itu satu buku lain lah. Tapi dalam buku ini, Merintis Jalan ke Puncak menceritakan bagaimana perjalanan golongan-golongan kiri untuk mencapai kemerdekaan. Dan Ahmad Bustamam sendiri menegaskan, tanpa ada golongan kiri, Tanah Melayu tidak akan merdeka dengan cepat lah. Walaupun telah delay ditangguhkan dengan agak lama oleh British, tetapi akhirnya tetap mendapat kemerdekaan lah. Dan benda inilah yang menjadi sebab dan punca kenapa kalau kita baca daripada penulisan-penulisan orang-orang yang memperjuangkan Parti Komunis Melaya, mereka mengatakan bahawa tanpa pemberontakan komunis, Tanah Melayu tidak akan mencapai kemerdekaan seperti mana yang dikendaki oleh penduduk Tanah Melayu pada ketika itu. Sebab golongan aristokrat ataupun golongan bangsawan ni lebih suka ataupun lebih gemar berbincang, dan ada juga pendapat yang mengatakan bahawa golongan bangsawan ini lebih selesa berada di bawah pentadbiran British dan seolah-olah tidak mahu mendapat kemerdekaan lah, kecuali bila datangnya Melayu ini pada tahun 1946, barulah desas-desus kepada kemerdekaan itu telah mula disuarakan oleh golongan aristokrat. Dan perkara ini berkenaan dengan cerita aristokrat ni sendiri pun telah dikupas oleh Abdullah Sani dan dalam buku dia, buku beliau lah, iaitu Golongan Kiri. Dan begitu juga dengan kalau kita baca peristiwa di mana Ahmad Bustamam sering bertemu dengan kerabat Perak, membincangkan tentang bagaimana untuk mendapatkan sokongan daripada golongan aristokrat atau pembangsawan ni, tetapi akhirnya golongan-golongan ini tidak menyokonglah perjuangan rakyat secara paksa inilah. Mereka mungkin masing-masing ada kepentingan masing-masing untuk menjaga nasib masing-masing lah. Sebab British pada ketika itu dengan menggunakan Akta Darurat 1948, kemudiannya meminda beberapa akta-akta lain, telah menyebabkan golongan pemerintah ataupun bangsawan pada ketika itu memikirkan satu cara lain untuk mendapatkan kemerdekaan lah. Tapi reaksi ini ataupun hujah ini telah menyebabkan timbullah pelbagai reaksi di kalangan para pengkaji sejarah, sama ada di Malaysia inilah, yang melihat kepada struktur politik pada ketika itu, sama ada patutkah Malaysia ini merdeka secara kiri ataupun merdeka secara kanan. Tapi kalau kita tengok secara relatifnya ataupun secara keseluruhannya, tanpa adanya orang kiri, mustahil, bukanlah mustahil macam mana, adalah sukar untuk
tanah Melayu mencapai kemerdekaan seperti mana yang diminta. Dan apabila British telah menawarkan satu bentuk peluang kepada penduduk tanah Melayu pada ketika itu untuk mencapai kemerdekaan, maka orang yang pertama ataupun kumpulan yang pertama mendesak satu perlembagaan supaya ditubuhkan satu constitution ataupun perlembagaan adalah PMCJA yang dikuatai oleh PKMM Awas Api dan Tan Cheng Lock sendirilah. Mereka ini adalah kumpulan pertama yang telah mengusulkan Perlembagaan Rakyat pada tahun 1948 yang membincangkan tentang banyak isu-isu yang boleh dikatakan sensitif sampai hari ini. Antaranya ialah hak-hak istimewa orang Melayu, patutkah orang bukan Melayu menjadi Melayu, hak-hak kewarganegaraan dan sebagainya lah. Dan perkara-perkara inilah yang telah menyebabkan seterusnya pada tahun 1950 dibincangkan semula apabila hak untuk membincangkan perkara-perkara itu telah dipindahkan ke tangan UMNO lah, yang telah dipilih oleh British bagi mewakili orang Melayu, manakala manakala kaum lain diwakili oleh MCA dan MIC. Saya tidak mahu terlalu menekan kepada apakah yang berlaku di antara kedua-dua tu. Tapi kita nak tengok sejauh mana apakah kesan ataupun impact daripada apa yang ditulis oleh dalam buku tersebut lah, kesan ke atas beliau lah. Dan apa yang menarik, selepas pemindahan pemilihan ataupun pemindahan kuasa daripada golongan kiri kepada golongan kanan iaitu UMNO, orang golongan kiri terutamanya Ahmad Bustama sendiri menceritakan bahawa mereka tidak begitu gemar dengan cara UMNO yang seolah-olah terlalu berlembut dengan apa yang ditekan oleh British lah. Dan mereka sendiri pernah hadirlah dalam mesyuarat penubuhan UMNO, mesyuarat bagaimana nak menubuhkan Melaya, dijemput oleh Dato' On. Ahmad Bustama sendiri telah bertemu dengan Dato' On Jaafar, membincangkan beberapa perkara berkenaan dengan kemerdekaan. Antara perkara-perkara yang menarik diulas oleh Ahmad Bustama sendiri berkenaan Dato' On Jaafar ialah dia menggambarkan bahawa On Jaafar ini adalah seorang yang tegas dalam berhujah, dalam memberikan fakta-fakta tentang pentingnya untuk mencapai kemerdekaan. Tetapi beliau tidak bersetuju dengan dasar yang dibawa oleh Dato' On Jaafar, iaitu memantapkan dulu Melayu barulah kita dapatkan kemerdekaan. Sedangkan bagi kebanyakan golongan kiri, kemerdekaan itu adalah satu perkara yang sangat mustahak, kemudian barulah kita bentuk satu bangsa. Ini satu pertentangan pendapat lah. Dan benda ini pula apabila bertukar kepada apabila Dato' On Jaafar diturunkan ataupun meletak jawatan sebagai Presiden UMNO, Tunku Abdul Rahman pula mengambil alih kedudukan Presiden UMNO. Ada satu pertikaian yang agak panjang jugalah, di mana Ahmad Bustama melihat kepada Tunku Abdul Rahman ni seorang yang bukanlah kata bijak berpolitik, tetapi kerana pengaruh dia sebagai seorang aristokrat ataupun bangsawan yang menyebabkan orang Melayu pada masa itu tidak berani menyuarakan pendapat ataupun melontarkan pandangan kepada kepimpinan UMNO pada masa itulah. Jadi perkara-perkara inilah yang menyebabkan mereka ataupun Ahmad Bustama sendiri merasakan tiada anjakan ataupun tiada perubahan besar yang berlaku kepada orang Melayu pada ketika itu. Sedangkan bagi golongan kiri mereka merasakan bahawa tanah Melayu patut ditadbir dengan caranya sendiri, dengan pemikirannya sendiri, dengan jenis lokalnya sendiri, dan bukannya dipengaruhi oleh mana-mana kuasa luar, terutamanya British lah. Tetapi disebabkan oleh ketidakjayaan ataupun tidak berjaya lah tidak berjayanya golongan ini mendapat sokongan daripada golongan pemerintah, terutamanya Sultan-Sultan Melayu, menyebabkan mereka itu terpinggirlah pada akhirnya. Dan kalau kita tengok dalam perjuangan kiri, sebenarnya kelemahan yang saya tengok lah antara kelemahan mereka ialah mereka tidak mendapat sokongan daripada Sultan-Sultan Melayu lah. Maknanya mereka tak lobby, mereka tak orang kata hemoy lah mereka tak hemoy Sultan Melayu, dan mereka tidak ada satu tokoh
aristokrat yang bersetuju dengan cara mereka. Ini adalah kelemahan yang berlaku kepada golongan kiri Melayu yang menyebabkan perjuangan mereka itu terbantut. Kalau kita tengok di Indonesia, golongan priai ataupun semasa kemerdekaan Indonesia, kalau kita tengok golongan priai seperti contoh ataupun pemerintah Indonesia seperti Raja Jawa iaitu Hamengkubuwono yang hari ini masih ada lagi memerintah di Yogyakarta. Beliau menyokong perjuangan yang dibawa oleh Soekarno untuk mendapatkan kemerdekaan lah. Tapi di tanah Melayu, para pemerintah tidak menyokong apa yang dibawa oleh golongan kiri sebab idea-idea yang dibawa oleh golongan kiri pada ketika itu sangat keras, terutamanya bila mereka telah bersekutu dengan PKM. Benda macam inilah yang menjadikan orang Melayu sangat takutlah kepada idealisme yang dibawa oleh komunis, dan orang Melayu sendiri tidak bersedia dengan keadaan hak-hak sama rata lah seperti mana yang diperjuangkan oleh PKM. Walaupun benda ni dibincangkan dalam mesyuarat PMCJA pada tahun 1948, sebelum adanya Perlembagaan Rakyat 1948 tu, telah ada pelbagai perbincangan yang menetapkan bahawa hak-hak tertentu mestilah diberi kepada orang Melayu dan ada hak-hak yang lain boleh diberikan kepada orang bukan Melayu. Tapi disebabkan propaganda pada masa itu dikuasai oleh British, menyebabkan akhirnya gagal lah. Apa yang diperjuangkan oleh mereka itu gagal. Dan seterusnya kalau kita tengok sebelum 1948, iaitu pada ketika 1946 tu sendiri, kalau kita tengok contohnya ringkasan MPAJA, ringkasan sejarah MPAJA. Buku ni satu buku yang agak menarik dan ada banyak lagi buku sebenarnya, tapi kalau kita tengok salah satu bukunya ialah ringkasan MPAJA itu menceritakan bagaimana seolah-olah orang Melayu ataupun penduduk tanah Melayu pada ketika itu sudah menyokong gerakan kiri yang dibawa oleh KMM dan semua parti-parti kiri pada ketika itulah. Mereka telah melihat kejayaan Indonesia pada tahun 1945 yang mendapat kemerdekaan, Ogos 1945, dan pada tahun 1946 tu orang Melayu semua seolah-olah sudah menyokong. Golongan rakyat ni sudah menyokong, tidak kira sama ada orang Melayu, orang Cina ataupun India, masing-masing sudah memberi sepenuh perhatian untuk mendapatkan kemerdekaan dan telah menyokong apa yang diperjuangkan oleh golongan kiri. Tetapi bila berlaku peralihan, bila datangnya semula British, bila datangnya British tu menyebabkan British mula duk main tarik tali lah dengan rakyat, dan apa yang mereka nampak ialah dengan menguasai institusi beraja, termasuklah raja dan semua golongan-golongan bangsawan pada ketika itu, golongan feudal terutamanya, sekiranya berjaya menguasai mereka ini, maka orang Melayu akan tunduk, takkan bantah banyak lah. Itu sifat orang Melayu. Orang Melayu ni biasanya dia takkan bantah lah, sifat raja-raja feudal. Benda ni lah yang menjadi kelebihan kepada British pada ketika itu, yang menyebabkan mereka berjaya lah mengalahkan golongan kiri. Dan benda ni lah yang cuba ditekankan di dalam buku Ahmad Bustama, walaupun beliau sendiri tak berapa nampak kelemahan yang berlaku pada ketika itu. Dan buku Merintis Jalan ke Puncak ini juga menceritakan tentang bagaimana keinginan Ahmad Bustama untuk melihat satu bentuk pemerintahan tanah Melayu yang lebih tersusun, yang lebih kepada corak pemerintahan sendirilah. Dan beliau merasakan bahawa apa yang ada ni masih boleh diperjuangkan, tetapi agak mustahil lah bagi pada pendapat beliau lah, apabila dah merdeka, kita pun dah capai apa semua kemajuan, dan seolah-olah tidak banyak lagi yang boleh diperjuangkan oleh golongan kiri pada ketika itulah. Dan selain itu, beliau juga menceritakan tentang bagaimana situasi-situasi yang berlaku di tanah Melayu pada peringkat awal untuk mencapai kemerdekaan lah. Beliau menggambarkan bahawa begitu semangatnya orang Melayu, begitu semangatnya mereka
memberikan syarahan-syarahan kepada orang Perak terutamanya, menceritakan tentang pentingnya kemerdekaan, pentingnya melakukan penentangan terhadap pemerintahan British, pentingnya untuk menghalau British daripada tanah Melayu, dan bagaimana mereka melakukan propaganda-propaganda untuk bersekutu. Pentingnya kita pada ketika itu, slogan dia adalah kita semua rakyat tanah Melayu, tak mengira kaum, musuh utama kita adalah British. Benda ni yang jadi plot twist, kalau kita tengok jadi plot twist kepada politik pada ketika itu, di mana British, macam saya katalah, British ni dia main isu komunis, dan dia main isu agama, kemudian dia main isu kesultanan ataupun pemerintah Melayu lah. Dan benda ni lah yang sebenarnya kalau kita tengok sampai hari ni adalah propaganda politik parti kanan. Parti kanan akan main 3 perkara ni: agama, bangsa, dan institusi Raja-Raja Melayu lah. Jadi 3 perkara ni akan sentiasa dimainkan oleh parti-parti kanan yang melihat kepada kalau tidak dimainkan kad ini, orang Melayu akan mula memberikan tentangan, mula akan mempertikaikan hak-hak sosial, hak kebajikan yang selama ini kita bising, tetapi kita terpaksa diam lah, kita redha dengan keadaan yang ada. Jadi benda ni lah sebenarnya yang berlaku dalam politik ya, yang bukan saja berlaku pada hari ni, tapi dah berlaku sejak kemerdekaan lagi. Sebelum kemerdekaan lagi dah berlaku benda ni. Jadi benda-benda macam ni yang kita kena tengoklah apakah benefit ataupun faedah-faedah yang kita dapat daripada kad-kad yang dimainkan oleh parti-parti politik sama ada kiri atau kanan. Dan kalau kita tengok sampai hari ni, kalau kita tengok parti kiri, dia tidak begitu gemar untuk berbaik-baik dengan institusi beraja. Ini satu kesilapan yang sangat besar lah kepada orang-orang yang memperjuangkan belah-belah kiri, sebab mereka memperjuangkan hak-hak samarata, sedangkan golongan kanan tidak bercakap tentang hak kesamarataan, tetapi mereka menjayakan usaha kesamarataan itu dengan secara diam. Jadi benda-benda macam ni dia jadi macam susah lah nak cerita kan. Kita kena perhati betul-betul lah sejauh mana benda ni berlaku pada kita hari ni. Dan sejarah telah membuktikan bahawa tanpa golongan lain ataupun kaum lain di tanah Melayu, struktur politik ataupun struktur pentadbiran negara tidak akan berlangsung dengan baik lah. Dan sangat mustahil kalau kita bercakap tentang kelebihan majoriti, sebab kita negara majmuk, masing-masing ada kepentingan masing-masing, dan semua kaum ada kepentingan dan hala tuju masing-masing. Dan sangat sukarlah untuk kita bercakap tentang orang Melayu kena lebih macam ni, orang Cina kena macam ni, orang India tak boleh. Benda ni memang dah bukan, benda ni realiti yang terpaksa kita hadapi sampai hari ni lah. Ni kesilapan yang berlaku semasa tahun 1950, selepas Community License Committee telah berbincang tentang apakah yang patut diusahakan oleh ketiga-tiga kaum ni lah. Dan pada ketika itu pentadbiran British yang menentukan bahawa ini hak-hak yang perlu diberikan kepada tiga-tiga kaum, yang terpaksa dipersetujui oleh pemimpin-pemimpin parti politik pada ketika itu sampai hari ini. Jadi kalau kita tengok PM kita ni, dia akan nak tak nak dia kena dapatkan sokongan Cina dan dia kena dapatkan sokongan India. Dia tak boleh dapatkan sokongan satu kaum saja, Melayu. Walaupun kita tengok dalam keadaan sekarang, kita masih ada, kita tengok secara majoritinya kerajaan hari ini semuanya Melayu, tetapi tetap kena bagi sekurang-kurangnya 2 atau 3 kerusi kepada bukan Melayu. Sebab mereka ini akan membawa suara masyarakat mereka sendirilah ke peringkat tinggi, ke peringkat nasional lah. Jadi sangat mustahil bila kita bercakap tentang soal kesamarataan, bukan kesamarataan, soal kelebihan ekonomi dan sebagainya lah. Dan kalau kita duduk dalam pemerintahan kiri seperti mana yang diinginkan oleh Ahmad Bustamam dan sebagainya, kemungkinan situasi juga akan lebih kurang saja. Sebab model
golongan kiri adalah Indonesia. Jadi kalau kita tengok model Indonesia hari ini sama seperti mana akan berlaku sama kepada kita di tanah Melayu lah. Cuma kelebihan kita ialah jika kita mengambil model Indonesia, tiada istilah bukan Melayu. Cina, India tu tak ada. Semua orang akan jadi Melayu dan agama tu satu perkara yang kita kena korbankan lah kalau kita mengambil konsep Indonesia. Di mana Islam tu kita jadi sekular, negara sekular yang bebas lah untuk memilih agama. Walaupun sebenarnya kalau kita tengok, kita baca daripada penulisan Tun Abdul Rahman sendiri, beliau mengatakan bahawa Malaysia, tanah Melayu adalah sebuah negara sekular. Tetapi ada kuasa-kuasa tertentu yang diberikan kepada Jabatan Agama Islam lah, yang mula dikuatkuasakan oleh Dr. Mahathir waktu PM keempat pada ketika itu, telah memberikan hak-hak kepada Jabatan Agama Islam untuk menghadkan orang Islam supaya tidak bertukar agama lah. Okey. Ahmad Bersamaan merupakan tokoh radikal Melayu Perak yang seangkatan dengan Ibrahim Yaakob, Dr. Abu Hanidah Hilmi, Hijab Ishak, Haji Muhammad, Aisyah Ghani, Samsiah Fakih, Samsudin Saleh, Ibrahim Karim dan sebagainya lah. Pada ketika itu, parti-parti politik yang ditubuhkan ialah PKMM, API. API ni lah yang diketuai oleh Ahmad Bersamaan, Putra, PRM, Parti Rakyat Melayu, Socialist Front, dan Parti Keadilan Masyarakat Perkemas. Okey, Ahmad Bersamaan ni sebenarnya seorang wartawan lah. Dia banyak terlibat dengan bidang penulisan lah. Kalau kita baca dalam buku Merintis ke Puncak, macam mana dia dengan kawan-kawan dia menceritakan keadaan macam mana mereka nak tubuhkan sebuah majalah ataupun sebuah surat khabar yang menceritakan tentang suara rakyat, yang pentingnya kepada idea-idea kemerdekaan. Bagaimana kita nak sebarkan idea-idea kemerdekaan kepada masyarakat. Tetapi akhirnya Ahmad Bersamaan sendiri gagal lah dengan apa yang diusahakannya, sebab keadaan dia pada ketika itu sangat susah. Dia tak ada duit, dia terpaksa hidup berhutang, kemudiannya dia terpaksa merempak lah. Dia cerita ni, buku penulisan beliau ni menceritakan tentang keadaan beliau lah, macam mana beliau memperjuangkan kemerdekaan dengan cara dia tersendiri lah. Dan yang saya cerita tadi tu, bila British Police tu datang interview dia, polis tu sendiri menawarkan jawatan dia sebagai ketua editor lah. Selain daripada menjadi spy, dia juga ditawarkan sebagai seorang ketua editor di sebuah akhbar yang dia nak tubuhkan sendiri. Maknanya British kata, hang nak buat syarikat penerbitan, kami bagi duit lah. Tapi benda ni Ahmad Bersamaan dengan prinsip dia kata, aku tak mau dengan duit yang British bagi. Jadi dia kekal dengan keadaan dia yang susah macam tu lah. Sebenarnya kalau kita tengok perjuangan kiri ni, kalau saya minta maaf cakap lah, saya dah baca lebih banyak, bukan setakat Ahmad Bersamaan, tapi saya baca hampir keseluruhan tokoh-tokoh kiri. Kita ni semangat dah, tapi kita tak ada duit. Itu kesilapan kita lah bila kita memperjuangkan hak-hak orang Melayu dengan cara radikal. Kita tak ada satu kewangan yang kukuh untuk meyakinkan masyarakat tentang pentingnya kita jadi seorang yang rebel ataupun menjadi seorang yang ingin membawa satu gagasan baru kepada masyarakat. Sebab masyarakat secara umumnya dia melihat kepada materialisme, melihat kepada kepentingan kebudayaan, dan melihat sejauh mana sesuatu parti itu dapat memberikan manfaat kepada mereka. Itu sifat masyarakat. Benda ni yang golongan kiri tak ada. Golongan kiri cuma ada semangat, cuma ada idea, cuma ada bentuk falsafah yang begitu kuat, tetapi kebanyakan mereka tak ada duit. Benda ni lah yang menyebabkan golongan kiri ni gagal untuk menguasai masyarakat pada ketika itulah. Dan bukan takat ketika itu, pada hari ni pun sama jugalah kalau kita tengok. Dan begitu kalau kita tengok di Indonesia, dia agak berbeza, tetapi kalau kita tengok di Pulau Jawa tu sendiri, golongan kiri terutamanya yang dipimpin oleh Soekarno, Parti Nasionalis Indonesia, kemudiannya bergabung dengan PKI dan Parti Islam Indonesia, PII. Mereka pada ketika itu tidak begitu mementingkan kebendaan lagi. Bukan kata tak penting-penting, tapi
tidak seperti yang berlaku di tanah Melayu, di mana mereka mengutamakan kemerdekaan lah, dan mereka berjaya dengan propaganda kemerdekaan yang mereka bawa lah. Walaupun banyak pekaji mengatakan bahawa pada peringkat awal Indonesia ini dipengaruhi oleh ideologi komunis, ideologi sosialis, tetapi ideologi tersebut telah berjaya menyerap ke dalam masyarakat, dan soal-soal kemiskinan itulah yang dijadikan sebagai satu alat untuk menyatu padukan seluruh masyarakat Indonesia pada ketika itu. Tapi berbeza di tanah Melayu, orang Melayu ni sifatnya lemah lembut, dan kita tak kisah tentang susah ke senang ke apa. Jadi kita boleh duduk aman dan damai. Ini satu budaya yang berbeza lah. Dan ni kita kena tengok lah, ada perbezaan lah. Perbezaan di antara politik Indonesia dengan politik di tanah Melayu. Kegagalan di tanah Melayu daripada segi materialisme. Kejayaan Indonesia juga bergantung kepada materialisme, iaitu mereka tidak begitu kisah dengan apa yang ada pada mereka. Yang penting adalah mencapai kemerdekaan, dan mereka percaya bahawa mereka mahu mengubah nasib mereka dan tidak terlalu bergantung pada Belanda dan pemerintahan feudal pada ketika itu. Tetapi kebergantungan kita orang Melayu di tanah Melayu sangat terletak kepada golongan feudal, dan benda inilah yang banyak ditulis oleh Rustam Ihsani, Syahrudin Ma'ruf dan sebagainya lah, yang menggambarkan bahawa ada setengah perkara golongan feudal ini penting, ada yang merasakan ada setengah-setengah tempat tak penting lah. Jadi ini terserah kepada kita lah, macam mana kita nak tengok dan bagaimana kita nak melihat situasi politik dan keadaan yang berlaku pada masa kini dan pada masa lalu lah. Okay. Selain daripada tu, ada satu kajian berkenaan dengan Makbuz Tamam ni. Hampa boleh cari dekat Scribe. Scribe ni hampa boleh download, hampa boleh baca berkenaan dengan sedikit sebanyak lah berkenaan dengan apakah yang dilakukan oleh Makbuz Tamam sendirilah. Okey, Makbuz Tamam pernah bekerja di Utusan Melayu, yang merupakan satu-satunya akhbar yang dimiliki oleh orang Melayu lah. Okey. Dan pada ketika inilah dia berkenalan dengan Yusof Ishak Muhammad dan Abdul Rahim Kajat dan sebagainya lah. Jadi pada ketika itu semangat nasionalisme orang Melayu sangat tinggi lah. Semuanya memperjuangkan ataupun bercakap tentang pentingnya mendapatkan kemerdekaan, pentingnya memperjuangkan nasib Melayu daripada segi ekonomi, daripada segi sosial dan sebagainya. Dan sangat penting untuk menyatu padukan semua orang Melayu daripada pelbagai sudut tanpa mengira latar belakang politik. Itu yang berlaku sampailah kemerdekaan ataupun sampailah penubuhan tanah Melayu lah. Malah kemuncak kepada kemuncak kepada penyatuan Melayu tu adalah bila kita mencapai kemerdekaan lah, dan mula turun ataupun mula runtuh, mula jatuh setelah penubuhan Malaysia apabila keluarnya Singapura pada tahun 1965. Dan ini pendapat saya sendiri, untuk menaikkan semula pentingnya, sebab orang Melayu dah berpecah belah pada masa itu, maka tercetuslah 13 Mei 1969 yang menyebabkan sampai kita tengok sehinggalah tahun 1980-an orang-orang Melayu masih lagi mempunyai semangat patriotik dan nasionalisme yang sangat tinggi dengan cara yang tersendiri, dan mula runtuh sikit demi sikit dan sampai hari inilah. Inilah perkara-perkara yang berlaku dalam politik, dalam keadaan semasa, dalam masyarakat semualah. Dan semua ini terserah kepada tuan-tuan dan puan-puan lah untuk melihat, untuk memberi tanggapan, untuk menilai sejauh mana keadaan-keadaan yang berlaku dalam situasi politik sama ada kiri dan kanan pada masa kini lah. Okey. Okay, Makbuz Tamam juga pernah dipenjarakan. Yang inilah tahun 1941 sampai 1942 beliau dipenjarakan oleh British kerana menganggap Makbuz Tamam seorang yang berbahaya dan akan menggugat kedudukan mereka di tanah Melayu. Pihak British telah menangkap anggota KMM dan API lah. Dengan penangkapan Makbuz Tamam menyebabkan API itu menjadi perlahan dan akhirnya terbubar dengan sendirinya lah.
Dan kalau kita tengok di Pahang ni, kalau hampa baca rekod-rekod berkenaan pergerakan golongan-golongan kiri di Pahang ni, dia macam ni tau. Di Tanah Melayu ni 2 tempat saja golongan kiri sangat aktif. Golongan Melayu kiri lah, di Perak dan di Pahang. Di Perak ni tempat mereka pusat depa lah, tapi di Pahang ni tempat depa duk buat aktiviti. Sebab mungkin Pahang ni sangat besar dan semangat Melayu dia duk ada. Semangat Melayunya sangat tinggi dan memandangkan dia pun negeri pantai timur. Jadi dia tidak begitu mendapat orang kata pengaruh daripada British lah. Jadi disebabkan tu mereka sangat bergiat aktif lah di kawasan negeri Pahang lah. Dan kalau kita tengok daripada segi rekod, ada beberapa ahli api yang menyertai PKM lah. Ini satu situasi yang susah juga nak digambarkan sebab kalau hampa tanya golongan-golongan ataupun ahli-ahli KMM, bekas-bekas ahli KMM yang ada di sekitar Pahang ni, saya duduk di Pahang, mereka kata kami masuk PKM tu, kami bukan masuk PKM, tapi kami kena menyertai satu pakatan yang kuat. Sebab pada masa tu yang kuat yang mempunyai senjata api adalah PKM. Dan parti-parti Melayu tidak ada senjata api untuk menentang British. Kalau kami kekal dengan keadaan kami menentang secara mulut, berperang mulut ataupun membuat penulisan dan sebagainya, tak ada siapa akan dengar suara kami. Sedangkan apa yang kami nak perjuangkan adalah kemerdekaan bagi semua penduduk di tanah Melayu. Dan kami nak satu corak pentadbiran sendiri bagi seluruh orang Melayu pada ketika itu. Jadi sebab itulah kami bergabung dengan PKM. Tapi itulah dia keadaan macam politik sekarang lah kan. Ada sebab orang Melayu ni terpaksa masuk ke golongan belah sini, sebabnya golongan kanan buat macam ni. Golongan kanan dah buat macam ni, terpaksa pula join. Dia benda-benda macam ni lah yang sebenarnya berlaku dalam situasi politik lah. Ada sebab-sebab tertentu yang menyebabkan kenapa segolongan orang Melayu telah memilih untuk menyertai golongan kiri. Bukan dia saja nak pi masuk komunis. Jangan kata saya sokong komunis, bukan saya saja, tapi saya melihat kepada situasi yang berlaku pada ketika itu. Tidak ada jalan lain, tidak ada pilihan pada ketika itu untuk mencapai kemerdekaan dengan cara kekerasan, dengan iaitu satu-satunya cara adalah menyertai PKM lah. Dan kalau hampa baca dalam buku ringkasan MPJA sendiri menggambarkan bahawa British telah membuat begitu banyak pakatan-pakatan sulit dengan PKM. Yang kena tipu kita lah orang Melayu. Tapi ini adalah sejarah yang berlaku pada ketika itu, yang dilalui oleh Ahmad Bustamam, tetapi tidak dapat dilihat lah oleh beliau sendiri. Tetapi kita beruntunglah sebab kita dapat menilai daripada pelbagai perspektif, dan akhirnya kita dapat satu konklusi bahawa dalam semua keadaan yang berlaku, sebenarnya orang Melayu lah yang sangat rugi. Sama ada dia ke kiri ataupun dia ke kanan, sebenarnya orang Melayu sangat rugi lah. Sebab kita tidak ada satu kita tidak melontarkan vokal kita yang dengan kuat untuk menyatakan bahawa inilah hak-hak yang patut diperjuangkan untuk orang Melayu. Kita terlalu bergantung kepada pemimpin-pemimpin kita, yang menyebabkan kadang-kadang kita dimanipulasi oleh golongan-golongan atasan ini yang tidaklah begitu melihat kepada kepentingan sosial masyarakat, tetapi kebanyakannya melihat kepada kepentingan diri sendirilah. Inilah perkara yang sangat susah lah untuk diulas lah. Tak macam Indonesia. Kalau dia sebab rakyat dia dididik untuk menjadi vokal, jadi bila pemimpin dia buat perangai ataupun berlaku apa-apa sikit, mereka akan mula bergaduh, berperang. Tu pun satu side negatif lah. Satu sudut negatif yang ada di Indonesia. Tetapi daripada sudut positifnya, bila masyarakat vokal, maka banyak benda boleh dijaga dan dipelihara. Tapi berbeza dengan kita, sebab kita ni tak vokal sangat, jadi semuanya kita bergantung kepada pemimpin, yang menyebabkan kadang-kadang kita dimanipulasi lah oleh pemimpin kita. Jadi secara keseluruhannya, sebelum saya menutup
ulasan buku berkenaan dengan merintis jalan ke puncak ni. Buku ni diterbitkan sekitar tahun 71 kalau tak salah saya lah, dan sangat susah untuk didapati. Saya pun dapat yang photostat saja, dan saya sempat baca lah. Dan secara keseluruhan buku tersebut menceritakan tentang keinginan Ahmad Bustamam yang daripada mudanya sampailah beliau mati, beliau mahukan satu struktur pemerintahan tanah Melayu dengan cara yang tersendiri, walaupun mengambil pendekatan Indonesia, tetapi beliau selalu mengatakan bahawa kita akan mentadbir dengan cara kita sendirilah. Kita tidak menolak kepimpinan tradisional, kita tidak menolak ajaran Melayu lah, tetapi kita mahukan satu struktur masyarakat yang progresif, yang berdaya saing, yang tidak dipengaruhi ataupun tidak duduk di dalam acuan yang dibuat oleh penjajah. Kalau kita tengok dalam situasi kita hari ini, kalau kita tengok daripada struktur orientalisme, kita masih lagi berada di dalam kepompong British, kepompong Barat. Kita tak ada satu jati diri yang kuat, dan benda-benda macam ni lah yang menyebabkan kita ni nak duduk, nak pergi mana. Kita ni Melayu yang macam mana? Melayu yang betul-betulnya hatinya Melayu ataupun Melayu berhati Inggeris? Kita ada lagi Melayu berhati Inggeris, bukan tak ada. Masih ada lagi golongan-golongan tu lah. Okey, jadi saya ucapkan sebagai penutup yang itulah, secara kesimpulannya, jika anda berpeluang untuk mendapatkan buku Meniti Jalan ke Puncak tu, cubalah cari baca dan nilailah sendiri dan secara kesimpulannya, perjuangan tanpa duit adalah sukar, tetapi perjuangan mendapatkan duit tu adalah satu perkara yang sia-sia jika tidak dimanfaatkan kepada keseluruhan masyarakat. Tetapi dengan duit itulah masyarakat boleh dibeli. Masyarakat boleh dibelilah, sebab orang kata apa, macam saya kata tadilah, masyarakat melihat kepada materialisme, melihat kepada kepentingan yang boleh diberikan oleh pemimpin kepada mereka, dan sekiranya perkara itu memberi manfaat ataupun melegakan sedikit hati mereka, maka rakyat akan ikutlah cara pemerintahan tersebut. Walaupun orang kata daripada 10, 6 tu sakit hati, 4 tu sedap, tapi disebabkan 4 tu yang sedap tu lah kita pegang, jadi 6 tu kita terpaksa telan. Lebih kurang macam itulah maksud saya, no. Okay, Cik Muhammad Musyid, idealist was realist lah akan menang. Itulah realiti yang berlaku. Okay, sekian, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi, insyaAllah.